hijau ni. Kalau accident tadi macam mana? Kalau accident tadi macam mana? Macam ni. Ni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera bagi mereka yang bukan Islam yang menonton Sembang Viral setiap malam 7.30 malam di TV9. Janji pantas padu padat pendek aja 10 minit penuh dengan info yang penting bermanfaat. Saya bersama dengan Ustaz Ashraf Rizwan. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, sihat walafiat. Syukur. Manusia ni Ustaz kan? Dia ada banyak-banyak perangai Ustaz. Saya pun ada perangai, semua orang ada perangai. Sebenarnya dari segi akhlak tu Ustaz kan, perangai yang macam mana yang sebenarnya yang terbaik sebagai seorang manusia Ustaz? Dia kita nak cakap yang terbaik ni memang kita ambil contoh tak ada orang lain lah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cumanya setiap manusia macam Datuk cakap, dia mesti ada dominan sifatnya ke sini ke situ sikit. Kadang-kadang dia mungkin ini lemah lembut. Ini tegas, tapi tegas yang baik. Ini mungkin dalam marah pada benda yang betul. Ada orang yang negatif pula. Dia lembut tak kena gaya. Dia tegas pada benda yang tak sepatutnya. Dia marah, sikit-sikit marah. Jadi manusia ni Datuk, Allah jadikan pelbagai. Adakah sifat panas baran tu memang Allah jadikan dia panas baran ataupun dia sendiri yang create panas baran tu dalam diri dia? Ada orang panas baran, dia nak lawan sifat panas barannya, dia memerlukan riyadhah. Maksudnya mungkin hari ini panas baran, tapi dia lawan. Dia rasa panas baran, dia pun ambil wuduk. Dia rasa panas baran, dia pisahkan sedikit daripada orang yang dia marah. Dia rasa panas baran, dia pergi enjoy sikit vacation ke, hilangkan stres. Sebab dia nak lawan, dia tak layan. Akhirnya benda itu berjaya. Adakah panas baran tu juga digoda oleh syaitan iblis? Marah itu daripada syaitan. Kalau marah yang tidak kena tempat. Sebab itu Nabi menyebut al-anatu minallah. Orang yang tenang itu datang daripada Allah. Sebenarnya kalau kita pergi ke negara-negara luar macam Europe khasnya kan, pukul 6 dia orang dah pukul 5, 5.30 dia orang dah tutup semua dah kedai. Dan pukul malam tu adalah masa bersama dengan keluarga. Mereka rehat dengan secukup-cukupnya. Dan bila besok pagi dia bangun, kita tengok, kita jumpa dengan dia orang, "Hi, good morning, how are you today?" Tapi orang kita, "Assalamualaikum. Wah, aku dah lambat kan." Dia jadi kelang kabut dengan orang bawa kereta tak tentu arah, horn sikit dah jadi marah. Sebab saya rasa panas baran tu datang daripada kita punya body yang tak cukup relax. Dia ada kaitan sebab bila Nabi Al-Quran menyebut waja'alna naumakum subata waja'alna al-laila libasa. Tuhan sayang kat kita. Dia bagi badan kita ni macam-macam. Aku jadikan badan kamu ada tenaga. Ada ketika aku jadikan badan kamu perlukan kerehatan. Ada mengantuknya, ada penatnya. Aku ciptakan tidur. Waja'alna naumakum subata. Sebab Tuhan ni faham fitrah kita, faham badan kita. Jadi bila kata tentang marah, quality life yang berada di negara-negara Eropah, apabila mereka mengawal dengan keadaan ekonominya stable dalam keluarga, dalam keadaan mereka ada vacation, ada transisi dalam keadaan ini stres, ini dalam keadaan rehat. Seketika, orang stres hari ini, orang marah-marah duduk kat rumah, work from home, kadar perceraian agak tinggi dekat rumah. Sebab Datuk, dia tak ada transisi. Nabi kata, kalau kamu tengah marah, ambil wuduk. Kalau kamu tengah berdiri, duduk. Kalau tengah duduk, baring. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita nampak mungkin dalam hadis itu berdiri, bangun dan sebagainya. Tapi kalau kita buat kajian, orang buat keganasan rumah tangga baru-baru ni tak boleh keluar pada rumah. Orang buat kajian perceraian yang tinggi baru-baru ni. Work from home, duduk kat rumah, lockdown. Kenapa perceraian tinggi? Salah satu sebab Datuk, keluarga-keluarga ini mungkin dah ada konflik. Tapi sebelum ni, suami balik, dia tengok muka isteri, dia stres, dia pergi lepak kedai mamak. Dia boleh mancing, dia boleh keluar. Tiba-tiba tak boleh keluar. Tidak ada transisi. Dia duduk di situ. Hanya di situ, dia tidak ada border. Saya pun sedih juga berlaku dekat masjid, budak OKU, dia ialah budak tu mati tanpa sengaja kan. Pukul ni Ustaz. Dia marah ni. Marah ni betul. Dia boleh datang tanpa kita duga. Macam kes yang berlaku tu, kadang-kadang kita tengok tu, yalah, mungkin dah lama duk cari siapa yang duk hilang barang masjid ni contoh. Hilang barang tu barang ni, tiba-tiba pak terjumpa. Dia pun tak kira ambil tindakan sendiri. Sepatutnya tak boleh lah. Sebab tindakan itu pihak berkuasa. Dia pergi tangkap dan mungkin dia buat atas dasar kemarahan dia mendatangkan mudarat yang kita tak sangka. Sampai tahap meninggal pun ada. Sebab marah.
Sebab itu marah itu kadang-kadang syaitan. Dia saja buat bagi kita ini layan kehendak hati kita. Tapi kalau Ustaz, kalau macam contohnya, kalau katakan kita nak melindungi diri kita, tiba-tiba tak tahu apa pasal, tiba orang nak pukul kita, ataupun orang masuk dalam rumah kita, kita boleh bantai tak orang masuk dulu? Itulah yang saya sebut marah kena pada tempat. Ada orang tak marah apabila haknya diambil. Sebab tu Nabi kata orang yang haknya diambil, dia melawan orang tersebut, kalau matinya mati syahid. Orang curi barang kita, hak kita. Kita pun tak apalah, redha je lah. Padahal kita boleh lawan. Orang ambil maruah ahli keluarga kita. Kita diam, kita lawan lah. Itu hak kita. Menuntut hak bukan satu kejahatan. Saya bagi contoh lah, Israel ke Palestin contoh. Saya sebutlah dengan jelas. Benda tu nampak keburukan. Kita pun tak payah marah. Nabi cakap la taghdab. Nabi cakap jangan marah. Itu salah faham konsep marah. Nabi juga ada ketikanya marah. Faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimithli ma i'tada 'alaikum. Mereka menzalimi kami. Maka Nabi kata, balaslah balik. Ada pasukan perang semula. Mereka membunuh Osman. Dapat berita kata membunuh Osman sebagai delegasi. Maka Nabi memanggil semua orang. Nabi ketika mana nak arahkan pasukan perang, wahmarrat ainahu. Mata Nabi nampak merah, macam marah. Macam marah, tapi marah pada kena tempat. Nampak macam marah, tapi bukanlah marah itu mengikut hawa nafsu. Sekarang pun banyaklah kes-kes road bully, Ustaz. Bergaduh kat tengah-tengah jalan. Orang semua ni tengok apa semua tu, itu kira macam mana, Ustaz? Panas baran dah juga, Ustaz, kan? Panas baran lah. Tak bolehlah lebih kurang sikit. Betul, Datuk. Kita pun kadang Datuk kita buat kereta, Datuk, kan? Bukan orang tu buat salah pun. Orang tu potong sikit dia pun. Dia horn panjang, tin. Ai, kan? Buka cermin, pekak ni aku macam tu, kan? Dia ada juga macam tu, kan? Itu yang saya cakap, Datuk, kita tak menjangka bila kita nak marah. Marah ni bukan satu benda yang di-plan. Yang kita bimbang, kita tak sangka. Ada sebahagian menasihatkan untuk orang yang panas badan. Ini nasihat. Kerap-kerap mandi, kerap-keraplah mengambil wuduk. Walaupun tidak batal wuduk. Sesungguhnya api itu dipadamkan dengan air. Kerap. Itu. Nombor 2, kena kurangkan makan-makan panas. Masakan-masakan panas. Sebab baju badan kita ni kadang-kadang begitulah. Satu lagi, Ustaz. Jangan lapar, Ustaz. Ya, betul. Ada kajian menunjukkan perut yang lapar tu kadang-kadang kita sakit sampai ke belakang sebab oksigen tak sampai. Memang benda itu. Dia ada angin, kan? Ya, bila angin, dia ada ahli sains kata bila kita perut lapar ni, perut ni dia masa dia kata pukul tengah hari tu dia akan keluarkan satu gas untuk menghancurkan, menghadamkan makanan. Tapi kalau dia tak ada makanan dalam tu, dia akan makan perut kita. Bila perut kita bengkak, dia akan tolak jantung kita sedikit. Dia tolak jantung kita sedikit, oksigen kurang sampai kat sini. Jadi itu amarah yang akan timbul daripada perbuatan yang makan tidak teratur. Sebab tu Imam Abu Hanifah sebut, mufti, para ulama besar-besar lah, kalau mengeluarkan fatwa, jangan keluar fatwa dalam keadaan lapar. Jangan keluar fatwa dalam keadaan lapar. Kerana takut dibimbangi fatwa yang dikeluarkan tu ada unsur-unsur emosi yang tak betul. Jadi bagilah fatwa dalam keadaan kenyang. Jadi kita dalam program ni kalau kita tengah lapar pun, saya bagi pandangan pun tak berapa nak kena. Lepas tu kita makan pagi dulu, kan? Kena kenyang dulu sikit. Sebab itulah mendatangkan emosi yang baik. Sebab kita pun nak buat keputusan yang terbaik, Datuk. Dan kita tak nak keputusan dalam keadaan marah-marah. Marah ini mendatangkan tak ada hasil. Kadang, Datuk, kita marah orang, Datuk, kita puas pun tak terang mana sangat. Tetapi kita balik, kita tak senang duduk. Kalau orang tu tak balas. Lagilah tak senang duduk. Marah-marah orang tu. Terima kasih. Kalau Datuk balik, tak senang duduk, Datuk. Betul Nabi kata, la taghdab, la taghdab, la taghdab. Ada orang datang jumpa Nabi, Nabi kata, jangan marah, jangan marah, jangan marah. Sebab Nabi tahu, orang ni panas baran. Maksudnya dia kena kontrol. Dalam kehidupan ini kita ada nafsu yang Allah bagi. Nafsu dalam ni, dia satu makhluk namanya nafsu. Bagaimana kita kontrol diri kita? Kerana orang lain tak boleh kontrol keadaan diri kita, kita yang hanya boleh kontrol diri kita. So, jangan kita membuat sesuatu di luar pemikiran kita, di luar jangkaan kita, kerana banyak perkara-perkara yang tidak baik boleh muncul daripada perbuatan kita itu. Jangan kita kongsi, kalau tak pasti, jangan kita buat wakaf dosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga salam sejahtera bagi mereka yang bukan Islami menonton Sembang Viral setiap malam di TV9. Kalau tak puas hati, kita PM tepi. Bye. Terima kasih, Ustaz. Baik.